Hello, hi, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel YouTube Mona Lisa. Nama aku Syakir. Dan hari ni, kalau korang klik dekat video hari ni, korang dah tahu dah apa benda aku nak share dengan korang hari ni, iaitu motorized standing desk daripada SPF Home Decor ataupun Kitchen Z. Depends kepada timing korang tengok video ni, sebab SPF Home Decor ataupun Kitchen Z ni ada banyak buat promotion dekat dia punya website diorang, Shopee diorang ataupun Facebook diorang. Sebagai contoh, dekat website diorang korang mendapatkan standing desk dengan harga RM600.5, ataupun maybe korang nak rasa meja yang lagi besar yang aku pakai sekarang dengan harga lebih kurang RM800.5 je, korang boleh dapatkan satu meja yang solid, well built, lebar dan besar, and of course feature pack. Sebelum aku sambung lagi, kita roll intro dulu. Let's go. Okay guys, meja yang selalu kita guna ataupun yang konvensional yang kita pakai dekat rumah ada dua benda, iaitu tabletop dan juga ada bahagian kaki dia. Untuk standing desk ni ada satu je perbezaan dia, iaitu dia orang ada mekanisme untuk menaikkan sebagai contoh, ataupun untuk menurun. Jadi kita boleh guna meja ni pada level ketinggian yang berbeza-beza. Aku jenis percaya kalau tools ataupun alat seharian kita guna tu walaupun nampak basic je, macam contoh keyboard, mouse, kerusi atau meja kita guna tu best, productivity seharian kita tu akan improve. Hence, lagi banyak kerja kita boleh siap dalam masa jangka pendek. So, sebab itulah ramai orang termasuk aku suka standing desk ni. Korang boleh buat kerja semasa berdiri, duduk or even kalau nak guna time exercise pun tak ada masalah. Satu lagi kebaikan kalau kita guna meja yang boleh ubah ketinggian ni, korang boleh improve korang punya kesihatan. Kesihatan macam mana? Orang yang bekerja office akan faham apa aku maksudkan ni. Lagi-lagi bila bekerja menghadap laptop 7-8 jam sehari, korang akan rasa sakit belakang ataupun dekat bahagian lower back korang. So dengan adanya standing desk ni, korang boleh mengurangkan masa korang duduk, at the same time kerja korang boleh jalan. Aku nak mula dengan pemasangan meja ni dulu, sebab sejujurnya dengan korang, aku ingatkan aku dah pandai dah pasang standing desk ni, sebab ini ialah meja ketiga atau keempat dah aku pasang. Turn out aku ada buat minor kesilapan, so that kalau korang berminat untuk beli meja ni, tak adalah korang buat kesilapan sama macam aku. Mula-mula macam biasa, aku recommend korang keluarkan semua barang daripada kotak dia, so that korang boleh dapatkan rough idea apa yang ada dalam kotak dia. Korang boleh baca manual dia, tengok apa barang yang cukup, apa barang tak cukup, so tak adalah korang pening semasa korang pasang meja ni nanti. First step ialah korang kena cantumkan tabletop dia. Ada 4 pieces, so korang kena cantumkan menggunakan skru, wooden pin dan besi yang disediakan. Inilah kesilapan yang aku masukkan tu. Aku tak perasan yang aku juga perlu guna wooden pin dia. Time aku pasang awal-awal tu, aku terus pasang meja ni guna skru dan part besi tu je. Patutlah awal-awal tu semasa aku pasang meja ni, aku pelik kenapa dia punya bahagian dekat cantuman dia ni, yang bahagian putih dengan brown ni, dia tak sama tau. Sebab aku tak pasang dia punya wooden pin ni. So aku dah bazirkan masa aku kena buka balik meja ni, buka unscrew balik semua, and then masukkan dia punya wooden pin ni. So dah settle dekat bahagian tabletop dia. Actually dalam buku manual dia, dia orang dah bagi tahu dah kena guna wooden pin tu untuk pasang meja ni. So lesson learn untuk aku, next time baca buku manual dengan teliti. Second step ialah kita kena pasang base meja ni dengan kolom meja yang ada motor ni. Kena make sure dia bertentangan arah antara satu sama lain. Setelah part bahagian kaki meja ni, kita perlu terbalikkan kaki meja ni and pasang frame dan bracket. Untuk part ni aku recommend korang cari assistant, so that korang ada extra hand untuk pegang frame dia. So tak adalah korang buat aksi aerobik ataupun gimnastik yang aku tunjukkan ni. Lepas korang dah settle part kaki meja ni, korang just kena pasang tabletop ni dengan kaki dia. Korang just kena screw in meja kaki ni dan tabletop ni. Next, korang kena pasang power supply untuk meja ni dekat bahagian meja ni dan buat sedikit cable management. And of course last sekali, korang kena terbalikkan meja ni dengan partner korang. Trust me, meja ni memang sangat berat. Korang tak boleh terbalikkan meja ni sorang-sorang. Okay guys, macam mana setup gaming/editing aku? Okay tak? Bagi aku okay lah, tak adalah powerful sangat. By the time recording ni, PC aku dah ada dekat belakang kamera tu, tapi GPU dia belum ada lagi. RTX 3080 tu mahal sangat. Aku boleh aim yang murah sikit, tapi dah lah nak beli kan, mesti nak aim yang tinggi sikit. Plus aku ni seorang mobile editor. Kadang-kadang aku guna laptop aku tu dekat luar, kadang-kadang dekat rumah. Aku guna 2 monitor lebar, satu LG, satu Illigear, and of course main laptop aku, so that aku boleh multitask.
Kalau sebelum ni aku pakai meja gaming daripada IKEA je. Yes, dia memang murah tapi tak sesuai dengan penggunaan aku. Sebab aku pakai 3 skrin, dia tak boleh accommodate ke semua skrin yang aku pakai. Plus, lama-lama kalau aku pakai skrin yang berat dekat atas meja ni, dia akan melening ke bawah. Now ada meja yang lagi luas, lagi senang aku nak multitask. Satu skrin aku boleh buka Premiere Pro, satu skrin aku boleh buka WhatsApp dan Spotify, satu skrin lagi aku boleh buka Facebook at the same time. Satu lagi contoh aku boleh bagi dekat korang ialah, kalau korang ni seorang trader, mesti korang nak tengok chart korang dekat monitor korang besar-besar kan? Selalu dekat office, setup macam ni selalu aku tengok dia orang akan guna standing desk bersama PC all-in-one. So kalau korang nak letak printer ke, file-file atas meja yang besar lebar macam ni pun tak ada masalah, tak rasa sempit sangat pun. Pada awal video ni aku bagi tahu korang yang meja ni memang solid and steady. So aku buat live demo dekat korang. Dengan berat aku lebih kurang 55 kg plus setup yang dah ada dekat atas meja ni, kita tengok meja ni boleh tampung ke tak. See, meja ni memang boleh tampung berat aku. Plus, kalau korang ada konsol ke, ada PS ke, ada PC ke, tak ada masalah, meja ni boleh tampung. Okay, now meja ni berada dalam maximum height dia iaitu 120 cm, which is bagi aku sangat tinggi. Kalau korang seorang yang tinggi maybe 1.8 pun aku rasa tak ada masalah nak guna meja yang ni semasa berdiri. And untuk wobble test dia, aku rasa yang bergegar, yang goyang banyak ialah monitor atas meja aku ni, bukan meja ni. Dia ada wobble dia tapi memang sangat minimal. Untuk design meja ni, macam korang tengok, memang simple dan modern looking. No wonder lah diorang tulis meja ni untuk meja office dan juga meja gaming. Sebab sesuai untuk kedua-dua penggunaan tersebut. Personally, aku sangat suka dia punya design, dia memang clean and minimalist. Tapi, if meja ni diorang buat warna hitam, aku rasa lagi chef kiss. Dekat bahagian meja bucu ni pula, rounded corner untuk prevent accidental bump. Meja ni juga diorang claim easy to clean dan waterproof. So kalau korang macam aku, makan dekat meja, minum dekat meja, tak ada masalah, senang nak lap. Dan juga kalau kena air, meja ni takkan menggelembung. Oh ya, dekat belakang meja ni juga ada dedicated lubang so that korang boleh masukkan kabel dan wire untuk kabel management korang. Kalau korang nak kemas lagi, korang boleh beli attachment yang boleh pasang dekat bawah meja ataupun kabel organizer yang korang boleh cari dekat IKEA ataupun dekat Shopee. Next best thing yang aku boleh cakap untuk meja ni ialah, meja ni memang aku cakap feature pack. Meja ni not only ada dua motor yang ada dekat bawah meja ni ada juga controller yang ada LED screen dan juga profile yang korang boleh set. Aku tak pasti korang nampak ke tak, nanti aku sediakan B-roll. Untuk standing desk bawah RM1,000, aku rasa aku tak jumpa lagi controller dekat standing desk yang ada 4 profile untuk korang boleh set, so that korang boleh set 4 level ketinggian and also LED screen ni. 4 profile banyak-banyak ni korang nak guna untuk apa? Yes, bagi aku 4 ni agak banyak, tapi let's say meja tu korang guna untuk 2 orang. Maybe 1 dan 2 ni korang boleh guna untuk korang. 1 untuk ketinggian korang duduk, 2 untuk ketinggian korang berdiri. Maybe orang kedua tu boleh adjust untuk ketiga dan keempat untuk diorang punya sitting level dan juga standing level diorang. Okay, now aku nak demo dekat korang macam mana korang nak set profile untuk level ketinggian meja ni. Sebagai contoh, maybe korang nak set ketinggian untuk korang berdiri pula. Ni aku dah set untuk level aku duduk. Just tekan je arrow dia mengikut ketinggian korang nak. Okay, let's test. Okay, ni maybe level ketinggian aku guna semasa berdiri. Then, just tekan je, contohnya sebagai contoh nombor 2, aku set untuk ketinggian aku untuk berdiri. So, dah set. And then, kalau nak kembali kepada my normal sitting height, just tekan je nombor 1 balik. So, dia akan back to preset dia yang nombor 1, iaitu my sitting height. Sangat mudah kan? Okay, for conclusionnya, untuk siapa meja ni? Patut ke korang invest untuk beli meja standing desk ni? Aku dah cakap, yes. Kalau korang ni seorang pekerja yang korang kerja dekat office ataupun kerja dekat rumah, hadap PC 24/7, or maybe tak 24/7 lah, 7-8 jam sehari sampai tulang belakang korang sakit, ataupun korang nak improve korang punya productivity seharian, korang patut beli meja ni. Macam biasa, link ada dekat bawah. Korang boleh tengok dekat dia punya Shopee, website dan dia punya Facebook. Okeylah, itu saja untuk video review hari ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Kalau korang rasa video ni sedikit sebanyak bantu korang, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Aku Syakir dari channel YouTube Mona Lisa. Bye bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.